Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk modul yang seterusnya bagi penyelenggaraan penyaman udara, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, untuk penyelenggaraan ini ada beberapa perkara yang kamu kena take note lah, supaya sebelum kamu buat, kamu kena ambil tahu. Sebab sebelum kita buat kerja-kerja maintenance ni ataupun servicing bagi penyaman udara, kita kena make sure yang kita hanya betulkan atau baiki benda yang sepatutnya dan kita bukan merosakkan benda yang baik. Jadi sebelum apa-apa kita kena buat, kita kena double check dengan owner ataupun tuan rumah sebelum kita buat apakah yang benar-benar rosak, supaya kita hanya buat benda yang berfokus. Bukan semuanya kita tengok, kita hanya tengok benda yang sepatutnya kita baiki. Okey. Seterusnya untuk modul ini, dia terbahagi kepada dua. Untuk modul 3 part 1 ini, saya terangkan secara general dahulu apa itu normal service dan juga overhaul service. Yang ini yang kamu kena tahulah, maksudnya apa yang minor, apa yang major. Untuk detail in nanti, untuk yang lebih detail, saya akan detail inkan dalam part 2 punya maintenance. Yang ini lebih kepada penyelenggaraan penyaman udara secara awal lah, untuk kamu tahu dia ada dua dan pecahan-pecahannya bagaimana. Biasanya penyelenggaraan ini dibuat berjadual ataupun mengikut tempoh masa yang kita pakai. Sebab bila ada yang tanya berapa lama kita nak servis, masa bila nak servis, dia adalah satu jawapan yang subjektif. Sebab untuk melihat bila nak servis bergantung kepada penggunaan. Penggunaan tak sama setiap orang. Kalau dia guna kerap setiap hari, tempoh untuk dia servis akan lebih cepat berbanding dengan yang menggunakan dalam tempoh yang agak jarang-jarang. Jadi tempoh masa dia untuk servis agak lama lah. Dia bergantung kepada penggunaan. Jadi sebelum kita masuk kepada bab yang sebenar tentang penyelenggaraan, jadi kita kena tahu kenapa kita kena buat penyelenggaraan. Sebab kita nak pastikan bahawa sistem berjalan mengikut performance yang sepatutnya ataupun kecekapan, efisiensi dia yang sebenar lah. Sebab setiap perkakasan ini dia mempunyai tempoh masa. Bila kita guna, dia akan ada reduction dari segi performance. Jadi macam mana kita nak pastikan dia punya performance tetap mengikut spek yang dikeluarkan. Jadi kita kena buat periodic maintenance lah untuk perkara-perkara ini. Jadi ini adalah benda-benda yang kamu kena tahulah. Kenapa kita kena buat penyelenggaraan. Tapi walaupun dia kadang-kadang nampak simple, bersihkan filter, tapi dia adalah satu tanggungjawab lah. Walaupun kadang-kadang nampak mudah, tapi dia adalah tanggungjawab. Okey, ini saya pecahkan kepada 3 bahagian jenis-jenis penyelenggaraan. Yang pertama adalah penyelenggaraan berkala ataupun routine maintenance lah. Routine maintenance ni yang biasa kita buat lah berulang kali dalam satu jangka masa tertentu. 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Macam kita servis kereta, dia ada routine maintenance kan. Apa kena buat, 3 bulan sekali tengok apa. Kalau selalu pakai, hari-hari pakai, contohlah 8 malam, 8 pagi pakai setiap hari, sebulan. Jadi dalam tempoh 2 atau 3 bulan kita dah boleh tengok. Biasanya habuknya banyak pada filternya. Itu adalah rutin lah yang kita kena buat. Dan yang kedua adalah penyelenggaraan mencegah. Mencegah ini dia lebih kepada preventif. Maksudnya sebelum dia rosak teruk, apa kita kena buat. Ni 6 bulan ke 8 bulan kita akan tengok bila yang masa sesuai untuk kita tengok. Nak check gas ni berapa, cukup tak cukup gasnya, supaya janganlah sampai gasnya dah paras hampir kosong baru kita nak masukkan. Biasa kita tengok kalau contoh R22 tu bawah 60-70 PSI, kita tengok dia kurang, kita akan top up gas, kita akan charging lah. Jadi kalau dia sebelum dia turun ke peringkat sampai ke kosong, jadi dia akan merosakkan banyak benda, kapasitornya, kompresornya. Jadi dia punya efektif akan makin berkurang lah. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan luar jangka ataupun berlakunya breakdown, tiba-tiba berlaku banjir ke, gempa bumi ke, ataupun kita dah lama tak servis, outdoor dah tak fungsi, kapasitor dah blow, kompresor pun dah tak boleh bekerja dengan sepatutnya. Ini benda-benda yang kita kena buat lah, yang kadang-kadang kita tak jangka. Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan. Kadang-kadang ada orang pakai
Dah 2 tahun, 3 tahun tak pernah buat servis. Jadi dia akan jadi keadaan luar jangka lah. Benda-benda yang tak ada jangka boleh berlaku. Ini adalah 3 pecahan kepada penyelenggaraan yang kamu kena tahu. Seterusnya adalah kenapa kita buat, apa tujuan atau apa purpose kita buat maintenance ni. Kenapa setiap benda ni dia perlukan maintenance. Supaya apa dia kata, memastikan sistem sentiasa beroperasi pada tahap yang keupayaan yang sebenar. Maksudnya dia kena berada pada top performance lah. Yang ini kena pastikan. Yang kedua, membantu memanjangkan jangka hayat komponen-komponen pada sistem. Kalau kita aircon, kompresor dia, blower dia, dia punya kipas. Ini benda-benda yang sangat penting lah. Dalam aircon ni, ibu dia adalah kompresor lah. Menentukan sistem tidak mudah ditimpa masalah dan kerosakan semasa beroperasi. Kita nak pastikan bila kita nak pakai, dia boleh function well lah untuk benda-benda ni. Itu tujuan kita buat maintenance. Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan ini kena dibuat mengikut peraturan lah dan sistematik, dan dia perlu dibuat oleh orang-orang yang dalam bidangnya. Contoh, lepas ni kamu dah belajar tentang aircon, kamu dah boleh buat. Sebelum ni kamu tak ada ilmu, jangan buat. Bimbang, lepas kamu buat lagi teruk. Jadi bila kita dah tahu serba sedikit tentang kerja-kerja penyelenggaraan ni, kamu dah boleh buat. Apa yang biasa kita buat penyelenggaraan adalah, contoh kita buat pembersihan ataupun servicing lah. Yang kedua, checking, check gas dan sebagainya. Lepas tu kita tengok rekod dan laporan. Kerana setengah-setengah dia ada buku laporan dia. Contoh di syarikat-syarikat yang besar, di bangunan kerajaan dia ada. Okey, berapa kali dah kita tukar dia punya kapasitor, tukar kompresor dia. Jadi dia ada dia punya history supaya mudah kita nak check apa yang kita dah buat, apa yang kita belum buat. Tapi di rumah mungkin tidak ada. Kalau kamu dapat cadangkan untuk tuan rumah tengok pun bagus, supaya mana-mana kontraktor yang datang nak servis, dia tahu, oh dah pernah masuk gas sebelum ni, oh dah pernah tukar kapasitor. Jadi benda-benda ni kena ambil tahulah. Okey, kerja-kerja penyelenggaraan ni juga dilakukan setiap bulan bagi menjamin keupayaan sistem supaya unit dapat dijaga dengan baiklah, supaya tak cepat rosak. Yang ini sangat penting, supaya kita kena tahu, kita kena selenggarakan dia supaya unit ni yang kita rasa boleh pakai lama, 7-8 tahun, tak naklah jadi 2-3 tahun dah rosak. Jadi ini benda-benda kita kena tahu, supaya tak nak cepat rosak. Yang kedua adalah melakukan kerja-kerja servis bagi memastikan sebuah sistem atau unit berfungsi dan beroperasi dalam keadaan normal dan baik, bagi mengelakkan daripada berlaku kerosakan. Sama juga, nak elakkan dia rosak. Yang kedua, juruteknik juga perlu menukar alat yang rosak dengan segera setiap kali servis dilakukan. Secara amnya, ada 2 servis yang kita panggil. Yang pertama adalah normal service, yang kedua adalah overhaul service. Normal service ni kosnya pun rendah, tapi kalau overhaul service ni kosnya agak tinggi lah berbanding dengan normal service. Okey, apa itu normal service? Normal service ni kita boleh pecahkan kepada perkara-perkara yang layman sendiri boleh buat. Owner rumah pun boleh buat, kalau dia berani nak buat lah. Yang pertama, apa dia buat? Dia kata normal service ni dia bagi tahu kita boleh buat setiap bulan. Kalau kita kerap guna setiap bulan lagi bagus. Tapi kalau jarang guna, sebulan pakai 2 kali, tak payahlah tengok filter dia memang abu tak banyak. Kalau hari pakai, setiap sebulan sekali boleh check apa yang berlaku. Servis dilakukan dalam masa yang singkat. Sekejap je lah kita gunakan, kita boleh lihat. Kerja servis juga mengekalkan unit atau sistem agar operasi dalam keadaan baik. Apa yang kita buat kalau kita nak buat normal service? Pertama, cuci filter, penapis dia. Bersihkan kipas. Apa kipas ni? Kipas blower. Kipas blower dalam, yang panjang warna hitam ni. Dalam bahasa Melayu dipanggil kipas bersilang. Ini yang dia yang keluarkan udara sejuk daripada sirip. Sirip ni, laluan dalam ni dalam koper sejuk. Jadi dia sirip ni sejuk. Jadi dia keluarkan kepada pengguna untuk rasa sejuk dia. Lepas tu apa dia kata buat? Lepas tu kita bersihkan je. Ni lebih kepada bersih. Bersihkan kondenser dengan evaporator ataupun indoor punya dengan outdoor punya. Lepas tu check pemeriksaan pada unit seperti tekanan gas. Check gas cukup tak cukup. Yang ni adalah 4 perkara basic yang biasa digunakan untuk normal service. Untuk normal service ni pun kadang-kadang kita nampak macam simple, tapi dia sangat penting dan sangat mustahak supaya dia tidak akan memberi mudarat di kemudian hari. Kalau kita dah lama tak buat normal service, nanti menyebabkan kita terpaksa buat overhaul service. Major lah, kepada major. Apa yang kita kena buat mula-mula bila kita nak buat normal service ni? Yang pertama apa kita kena buat? Saya letakkan di sini adalah hentikan sistem ataupun offkan sistem.
Sebelum kita nak offkan sistem, kalaulah kita nak check gas, kita kena check sekarang waktu sebelum kita matikan sistem unit. Check berapa bacaan dia yang sepatutnya. Katalah kamu check masa tu bacaan dia dapat 40 PSI je. Okey, dapat 40 PSI. Jadi kamu matikan. Bila kamu matikan, kamu cabutkan dia punya penapis filter dia, cuci macam biasalah. Ni cuci pakai air boleh, pakai sabun pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu gunakan blower untuk menirup sirip imbar. Sirip imbar ni adalah sirip yang berada pada blower dia. Jadi blower ini yang kamu kena kenal pastilah dekat mana aircon tu berada, dan pastikan juga bila mana kamu nak bersihkan dia punya blower tu, kena yang kita panggil sebagai kipas bersilang tu, dan jangan salah guna dia punya kita panggil blower yang kamu nak bersihkan tu. Dan pastikan motor dan sistem ini dimatikan terlebih dahulu sebelum kamu ingin membuat pembersihan pada indoor unit ini. Okey, seterusnya kita sambung kepada yang blower ni juga kita boleh gunakan untuk membersihkan dia punya evaporator di luar lah. Yang ni di luar, yang ni di dalam. Dua benda berbeza lah, satu dalam dan luar. Dengan menggunakan kain yang bersih, lapkan panel dengan unit. Pasangkan balik penapis, jalankan sistem. Okey. Jadi bila kamu dah jalankan sistem, baru kamu boleh lihat ada tak benda-benda yang bunyi-bunyi pelik-pelik dan sebagainya. Pastikan tak ada benda tu berlaku lah. Ni kamu check lah apa yang kamu dah buat ni. Lepas kamu dah bersihkan semua, kamu tengok. Oh, okey. Sekarang ni kita tak ada buat charging, kita hanya check gas 40 PSI, kurang gas. Katalah waktu ni kamu dah bawa gas, kamu nak check, nak masukkan gas sekali. Lepas kamu dah onkan sistem, tengok bacaan masih lagi 40 PSI, ataupun lepas dah bersihkan dia naik balik dari 45 ke 50. Jadi kamu tambahlah. Lepas tu kamu katalah lepas dah bersihkan dia jadi 45 PSI. Jadi kamu tambahlah supaya dia jadi 60 ke 70 PSI. Ini untuk gas R22 Saya cakap ni R22 non-inverter. Yang ni untuk non-inverter. Tapi untuk kerja-kerja bagi normal service ni sebenarnya nampak simple. Tapi kalau kamu tak tahu nak buat pun kamu tak boleh nak buat. Sebab lepas kamu dah buat je normal service ni, kamu dah bersihkan abuk-abuk pada blower dalaman ni. Ni blower ni. Kamu akan rasa the different lah. Kamu akan rasa perbezaannya bila abuk-abuk yang melekat pada kipas ni dah tak ada. Jadi blower akan berfusing lebih laju. Aircon akan rasa cepat sejuk. Ni sangat penting lah. Abuk yang tak ada tadi, kamu dah caburkan penapis, dah bersihkan penapis ni. Dan kalau sebelum ni ada bau dan ni tak ada bau. Ini benda-benda yang nampak simple tapi lepas buat sangat memberi kesan pada kamu. Jadi saya harap ini adalah normal service yang sangat penting untuk kamu kenal pasti dan untuk kamu buat. Sebelum kamu buat benda-benda ni, kamu kena make sure barang-barang cukup supaya tidak ada berlaku kekurangan barang. Bila dah buka, alamak tak ada benda ni, tak ada benda ni. Itu tak nak. Bila sebelum buat, prepare. Tools pastikan lengkap. Barulah kamu boleh buat semua itu dengan sempurna. Make sure tidak ada barang bila buka. Kalau kita buka 5 skru, pastikan pasang pun 5 skru. Jangan ada yang skru yang tertinggal. Ia akan mengakibatkan bunyi here and there, di mana-mana ada bunyi. Kita tak nak macam tu. Jadi make sure benda tu pastikan tidak akan berlaku lagi. Okey, untuk normal service saya rasa dah sampai ke tahap ni. Saya rasa dah selesai lah, tak ada masalah lah. Kamu boleh tahu. Nanti seterusnya saya akan terangkan secara detail untuk overall service ataupun major service lah. Okey. Kita akan jumpa untuk part yang seterusnya, bahagian penyelenggaraan overhaul service. Saya harap semua dapat faham dan cuba ingat apa yang nak kena buat. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.